Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Buku adalah sebesar-besar taulan. Taulan ini makna kain dan sobat kepada manusia. Siapa-siapa yang tidak berguru dengan seorang, maka buku akan menjadi guru dan penunjuk baginya bagi seorang. Tak guru. Hak ni sekiranya kalau kita tu faham, tak ada apa. Tapi manakala kita faham buku tu, kita nak tanya ilmu. Nabi katanya al-ilmu bi ta'allum. Ta'allum tu di kawan kita faham nak. Biar apa banyak kita lihat pemuda-pemudi kita di masa ini, masa sekarang, sangat liar dan boleh dikatakan tidak mengambil berat langsung pada buku-buku yang beri faedah pada mereka. Buku yang beri faedah, perkara-perkara yang boleh menjadi kebajikan hidup dan memandu di masa menghadapi masalah dunia sekarang. Tak ada kuliah masalah pemuda kita hari ini. Hanya pemuda-pemudi kita ni, kita sini pemuda Melayu kita ni, pemuda Melayu lebih mengutamakan buku-buku asmara. Buku asmara ni buku cinta kasih, asmara. Berindu rendang, berindu rendang. Kita buku tu, buku kartun, kita bak kasih. Tu pamrak tu, pamrak ni. Arti pelakon ni sudah darah. Biasa tu, biasa ni. Gadang tu, retilah kau kena. Pemuda lah ni. Dia kata darah ni kau sektor yang tahu. Kata nama tu, lagu tu, nama lagu ni tahu. Gadang tu. Sebagai permainan pemuda-pemudi dan idaman-idamannya, idenya, buku sana, buku-buku asmara, cara tu. Itulah ada idamnya hari-hari ya, ada cara tu. Lebih-lebih lagi orang Tino, orang Tino ni, gadang hak ni surat darah tu, surat kacang, surat banyak tu. Buku mengenal nafkah batin ini sebenarnya dialih bahasa dengan cara ringkas pada buku Permata Hilal, Itan Istana Khalifah dan Tua Kemali Bunda dan lain-lain lagi. Yang boleh dikatakan ramuan buku. Bukan kita buku ni. Cumanya kita terjamuak ringkas saya. Pada buku saat ni. Oleh itu jika terdapat sebarang kesilapan dan kesalahan yang tidak disedari, tak khabar, salah. Tanda-tanda baca mana si nuktah dan koma yang diletakkan di tempat yang tidak sepatut, tak nak tepat dia, dan sebagainya lagi, maka diharapkan kemaafan di atas kesilapan dan salah itu. Semoga kesilapan itu dapat diperbetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Firman Allah Ta'ala. Ini sebagai katanya dalil ilmu ni, ilmu nafkah batin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Perempuan-perempuan itu, saya kata, perhumaanmu jadi humur kita, perempuan. Maka datangilah perhumuanmu sebagaimana kamu kanak tu. Jadi kempung kita, buatlah nak buat mana pun. Ni saya kata gitu. Orang Tino tu, kita nak pergi bergalar mana, boleh lah bagar kita. Jangan bagar demu, dua bagar. Dan kerjakanlah amalan untuk dirimu, amalan untuk diri kita nak kerja. Takutlah pada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan menghadapi Allah. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya ma'syaras sababa. Ini man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Rawahu jamaah. Ya, hadisnya panjang lagi. Ada ini tengok Tahzib al-Atraf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei jamaah orang-orang muda," Nabi kata, "siapa yang berpuasa dari kamu untuk berkahwin, maka hendaklah ia yang berkahwin." Kahwin ini Nabi suruh. Mana kalau kita puasa, mana kahwin siapa ke balik. Sampai tu dalam Islamnya. Mana kalau anak tu siapa ke balik tu bak kahwin, kumpin. Karena nak jaga ni takut rusak kita. Betul Nabi kata orang yang berpuasa dari kamu tu akan kahwin. Karena apa? Karena ianya lebih memejamkan mata kamu. Mata kita lebih pejam. Mana tak ada nak pandul di mana. Dia tu tak boleh tengok mata dia. Tak kata kedemo kita lah tu. Mata. Dia bingung apa? Dia boleh lepas kan. Boleh lepaskan nafsu syahwat lah. Apa segar kan. Sampai kalau lama-lama tak boleh juga. Bukannya. Taruh dia lama naik pala. Dan naik pala ni berakhir. Dan lebih terpelihara parak kamu. Parak kita boleh jaga. Kenapa kita boleh lepas? Dia tu jaga tak boleh. Itu Nabi suruh tu. Kamu kulit ni bini tu ya. Ini Nabi suruh ni. Okey. Jangan buat itu. Saya ngaji dulu. Ya sekurang-kurangnya kita nak sampai 30. Sampai 30 tu boleh dah. Kalau nak ngaji lagi pun ngaji. Tapi pening sampai ni. Kalau akhir sekali ni 35. Waktu tu hak mutakhir. Jangan dah sampai 40. Dah ke 40 ni berakhir start. Satunya retina berkurang dah. Pak kita pun jadi berakhir. 40. Dia kena buat lah. Betul apa itu jangan lagi ngaji tu. Ni katanya buat kedua ni supaya kata dalil tanda kata ni masalah ilmu ni hak dah royak siap dah dan Nabi pun royak lagu ni. Bukan kata dak umat reka-reka dah. Hak dah royak lama dah beribu tahun. Aku teringat pada satu kata hikmah. Jika kita bukan pelita yang mampu menerangi malam. Kita ni bukan pelita dah. Mampu makna kuasa. Kuasa nak cerah malam. Kita tak kuasa ke? Memadailah kita ni menjadi kunang-kunang yang menemani di waktu kegelapan. Apa dah jadi kunang. Kunang ni ibu kunang halal. Ada cerah di punggung dia. Tu kunang lah. Malam-malam dah. Awi jadi kunang tak apa dah. Jangan kata tak nak jadi apa. Tak nampak juga apa langsung. Nak jadi pelita apa tak rasa. Kunang pun tak juga. Jangan kita hidup jadi seorang manusia. Maknanya kita kena berguna juga. Walaupun tak banyak pun berguna. Inilah satu buku mengenai nafkah batin. Merupakan bahan ilmu. Bahan nafkah ilmu. Dilengkapi dengan paduan. Paduan ni makna penunjuk. Langkah demi langkah. Ya, dengan selangkah demi selangkah. Buku mengenai nafkah batin. Boleh dijadikan paduan oleh bakar-bakar pengantin. Bakar-bakar pengantin orang yang nak bini. Terbakar. Jangan tak. Bakar pengantin. Dan suami isteri. Jadi suami isteri. Hak letak orang rumah tangga dah. Ni pun kena tahu juga. Demi untuk kebahagiaan bersama dalam hidup. Di dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Anak apa tu nak tahu tu kerana kita nak kebahagiaan. Ngaji ilmu ni. Ilmu ni orang kata ilmu rumah tangga. Jadi sebelum daripada kita nak masuk dalam rumah tangga tu kita nak tahu dulu ilmu dia. Karena dia nak bahagiakan masyarakat ni dia kena dibahagiakan rumah tangga dulu. Tu yang katanya kaedah dalam pendidikan. Pendidikan ni dia kena rumah tangga tu. Pernah dulu barulah dia nak pergi masyarakat. Dia nak jadikan masyarakat ni dia kena mari rumah tangga dulu.
Rumah tangga cukup 40 orang rumah tangga ni, 40 rumah tangga dijadikan satu masyarakat. Sama dia kalau rumah tangga tu bahagia, masyarakat juga bahagia. Kalau rumah tangga di hari ni dia jadi selerak buku nafkah batin tak ada kurang. Itulah kebanyakan ada jadi di hari ni. Tapi dia tu saya jaga tak apa. Tahu keedah dia. Tahu kena. Jika nak faham jadi itu melalui keedah yang berlaku. Keedah hati adalah. Cuma kita tahu tak tahu. Ada hikmah. Karena apa boleh katanya? Kena tahu ni. Karena kesemua yang termuat di dalamnya, di dalam buku ni penuh dengan seni-seni nafkah batin. Seni-seni ni kalau Allah nafkah batin. Kalau tak ngaji tak tahu. Dan cara-cara menunaikannya, menunai nafkah batin, dan rusia-rusia wanita, rusia dia. Sulit ni rusia batin. Yang perlu setiap lelaki mengetahui segala perkara itu. Tak tahu dah. Mana seni nafkah batin, cara dia, dan rusia tu. Perlu orang jatuh. Kepada Allah jua aku mohon semoga manfaat ini kita bagi sekaliannya, pembaca. Bukan tidak dia jadi terang. Pengertian nafkah batin. Nafkah batin ini secara umumnya berarti hak bersetubuh bagi isteri. Itu hak cara umumnya. Nafkah batin ini adalah antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Laksana maknanya dilakukan oleh suami apabila bernikah. Dalam nikah kan, anda setubuh lah. Saja tak lain nikah dia saja kat masa ada gitu. Berapa katanya bukan nafkah batin. Itulah asas pengertian nafkah batin. Hak ni umbi dia. Mana? Tubuh tu. Tubuh ni bila kata bernikah. Hak tu cara asas dia. Secara perinciannya, perinci ni satu persatu. Pengertian dia cara satu persatu. Ini perincian. Nafkah batin itu meliputi sedekah pada hati. Pada hati. Perasaan dalam hati. Kepada jiwa. Sedekah kepada perasaan hati. Sedekah pada jiwa. Bukan hanya pada tubuh. Itu cara satu persatu. Antara perkara yang juga termasuk dalam pengertian nafkah batin ialah menggauli isteri dan suami dengan baik dan mesra. Maksud nafkah batin sedek molek, sedek gaul molek dengan suami isteri kita ni, dengan bini kita tu. Itu bahagian nafkah batin juga. Bergurau senang, saling hormat menghormati, faham memahami, dan senyum dan ketawa riang. Suka gembira, ketawa riang. Semua masuk dalam nafkah batin akal. Berbincang kira cara. Apa ada gapo kira soraknya. Dan nasihat menasihati antara suami isteri. Apa tak kena bakat-bakat nasihat. Itu semuanya sana. Mana menggali isteri. Tak adalah ambil di atas lagi. Sedekah pada hati, perasaan dalam hati, pada jiwa. Menggali isteri hingga sampai situ ni. Semuanya menjadi santapan. Santapan ni makanan yang utama jiwa. Makanan jiwa lah kau. Dan ianya telah dilakukan. Dan ianya nafkah batin. Boleh situ, boleh umbi. Telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangga baginda. Nabi buat lagunya. Sebagai contoh pada umatnya. Ini ada baru mazhab ada. Terbuka situ. Tengok. Namun memberi nafkah batin bukan tanggungjawab suami saja. Nafkah batin bukan suami saja. Malah merupakan tanggungjawab isteri pada suami. Isteri pun jalan dia kena sambung gitu. Suami dan isteri kena sama-sama memberi nafkah batin. Antara suatu hal yang penting mengapa manusia berumah tangga. Rumah tangga apa? Duk bini apa? Ialah mencari kebahagiaan. Duk bini mencari kebahagiaan itu.
Dia kalau duduk sorang tak bahagia. Dan kebahagiaan ialah rasa jiwa. Bahagia duduk situ. Bahagia duduk di rasa jiwa. Jalan kepada bahagiaan itu ialah ketenangan jiwa atau batin. Itu jalan nak jadi bahagia. Di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, nafkah batin itu diberi dan juga diterima. Kita wui dia mau terima. Kalau kita dah wui dia mana dah terima. Dia keras, tak adil, tak nyata. Dia kena sambung. Kita wui dia mau sambung. Kita wui dia mau sambung. Ni. Ni hak jadi semua. Tu hak nafkah batin hak benar tu. Ia adalah pergaulan yang baik, pergaulan tu. Naboga jatuh. Serta lemah lembut. Termasuklah nafkah batin. Nafkah batin adalah antara makanan rohani, makanan roh kita. Makanan rohani lebih diinginkan, diingin mana lebih diutamakan dari makanan jismani tubuh badan dalam hal mencari kebahagiaan hidup. Bahagian hidup yang pertama sekalinya kena jiwa tu dulu. Makanan jiwa kena wisi tu dulu. Kalau jiwa ni tak cukup makanan dia, jiwa dia susah, dia tak tumpik lagi. Nak berjalan tak boleh sana. Nak gaul dengan lemah lembut tak boleh. Nak wui tak boleh. Kalau jiwa tu tak senang. Dia kena jiwa senang dulu. Barulah dia boleh wui. Kalau makan pun, kalau sekiranya kita makan tak ada lawan apa tak apa. Kita jiwa senang, hati kita senang. Makan di sini. Kalau jiwa susah, makan tak lalu. Ramai manusia mengagak. Mengagak ni makna menyeka lah mengagak ni. Bahawa nafkah zahir menjadi jalan bagi pemuasan nafkah batin. Dia kata gitu. Nafkah zahir tu nak jadi puas nafkah batin, ramai manusia di sekolah gitu. Ianya tidak demikian. Padahal muka tu bukan. Nafkah zahir ni bukan kata jadi puas nafkah batin. Tak. Mana ni hadis Nabi dah. Bagaimana sudah Nabi, laisal ghina an kasratil arabi walakinal ghina nafsi. Kaya semua tu kaya hati itu. Malah nafkah batin itu yang menjadi jalan pemuasan nafkah zahir. Nafkah batin itu jadi puas nafkah zahir itu. Tapi kalau tak cukup mana zahir, tapi kalau batin itu cukup puas, maka selamat kan. Tak apa. Sekiranya suami dapat memberikan kemewahan material ni mata benar kepada isteri dia itu. Sedangkan dia, suami itu tidak melayani isterinya dengan baik. Layani dengan baik dah, maka nafkah zahir itu dirasakan tidak mencukupi. Tak ada lagi. Karena batin tidak merasa puas. Batin ada puas dah. Ada kereta, makanan sedap. Tak ada, kalau dalai tak puas. Maknanya tidak malah tak cukup. Ayo. Tak sampai ye. Tak. Ia pada tak ada juga sana. Nafkah zahir tak. Begitu pula halnya dengan suami pada isteri. Betul. Jelasnya bahawa apabila disentuh mengenai nafkah batin, ialah pergaulan yang mesra dan lemah lembut dalam rumah tangga. So, kalau nak royak sikit mengenai nafkah batin lah betul. Bagi kepuasan batin. Kepuasan batin adalah ketenangan. Dia puas batin, tenang hati tenang. Ketenangan itu boleh dicapai melalui ibadat pada Allah. Ibadat tu zikir, selawat tu tenang juga. Semaya. Dan pergaulan yang baik dalam rumah tangga itu merupakan suatu ibadat juga. Hubungan kelamin yang dilakukan dengan sempurna adalah satu jalan terbaik bagi kepuasan batin suami dan isteri. Ini kerana hubungan kelamin adalah kemocok dari kemesraan yang dipupuk dibaja hari demi hari melalui kesetiaan baja dia. Kesetiaan ini makna betul, hormat menghormati, kesepahaman faham antara dia kita faham, lemah lembut dan memenuhi tanggungjawab lainnya dalam rumah tangga. Tanggungjawab apa rumah tangga tunai. Dalam perusahaan mencapai kebahagiaan, jangan lupa berdoa pada Allah. Ini penting.
Kita dah buat gapo rumah tangga kita, kena berdoa Tuhan. Dia hari ni lagi kita nak berdoa. Nak berdoa pada Tuhan, minta usaha dapat pada kita isteri yang soleh. Allah marzuqni zaujatan hasanah. Minta tu. Doa pada Tuhan jangan lupa. Karena Tuhan kita dah muqallibal qulub, orang balik ke hati. Karena dia yang berkuasa membalikkan hati. Seorang manusia ni Tuhan menggerahkan ketenangan dan kebahagiaan. Tuhan nak tenangnya. Demikian rekasan mengenai tujuan buku ini ditulis dan pengertian nafkah batin serta hubungan kelamin. Semoga dengan penerangan ini pembacaan dapat faham keseluruhan isi kandungan. Kebahagiaan rumah tangga adalah matlamat semua manusia. Matlamat ni tujuannya. 47 semua manusia nak situ. Bagi mencapai matlamat ini berbagai kajian. Ada banyak kajian, pendapat serta petua. Telah dikemukakan oleh manusia zaman berzaman. Ada cara dia, ada petua, ada kaedah dia. Cara nak boleh kita dapatkan kebahagiaan. Semua itu amat berguna sebagai paduan bagi bakal pengantin. Paduan penunjuk. Juga bagi yang telah pun mendirikan rumah tangga. Orang hak bin dah. Ilmu dua itu lebih. Ilmu nafkah batin asal. Ilmu nafkah batin adalah satu ilmu yang luas. Ia bukan satu ilmu untuk keseronokan semata-mata. Bukan ilmu nak sedap dah, luas ilmu. Tetapi ada ilmu yang serius. Seriusnya penting. Dalam usaha mencapai matlamat berumah tangga yang sebenar. Siapa tu benar sungguh. Kebahagiaan dia. Mana dia? Matlamat berumah tangga sebenar tu, iaitu matlamat dianya bagi melahirkan zuriat pengganti yang bakal pemimpin. Ini yang besar kali ini. Anak cucu kita, anak kita bakal pemimpin. Ini yang besar. Bukan mata-mata ngaji ni, nak buat sana nak sedap kan. Tak. Ni matlamat besar kalinya nak timur ni. Melahirkan zuriat bakal pemimpin. Tu anak cucu kita. Ini yang Nabi katanya, waladun salihun yad'u lahu. Tak ada dah lepas kita mati tu mereka tiga perkara. Mana satunya? Waladun salihun. Anak yang soleh. Seperti dah boleh anak soleh ni, maka kita mati dah pun tak boleh lagi hasil lain. Kau tengok di hari ni, siapa dia jadi bakal pemimpin hari ni. Kalau ke kampung lah ni teruk benar lah. Maka arisam punah tu tak ada. Siapa dia nak jadi pemimpin, sikit lagi apa yang dekat MS Maju. Hal ni bocor dia nya ni tak erti ilmu ni, ilmu rumah tangga. Hak sebenar ni tak apa. Itu kita tentu situ. Ilmu ini tidak harus diabaikan. Apa mana tak pedulikan. Tak mau cara. Bagi menyelaminya ciri serta fungsi. Fungsi pekerjaan dia. Tugas. Mana kejadian tubuh badan lelaki dan perempuan. Yang perlu diketahui dengan terperinci. Agar anggota yang digunakan bagi menjaya nafkah batin dapat digunakan dengan berkesan. Dengan berkesan ini dengan kena ada tempat mengerti. Nak kata kita nak tak padul ni tak boleh ilmu ni. Karena kalau kita kena cuk sini ni, satunya bini kita dia turut kita. Dia kita buat kena turut dia, buat turut cara dia ni, dia turut kita taat kita. Dia taat kita, kita pun sedap hati. Orang tidak taat kita isteri, dia pun boleh pahala. Tak tu dia dosa, dia dakar kita. Dakar tak lagi dosa besar. Ya sakit juga. Pelakuan jimuk dianggap oleh ramai orang sebagai perkara remeh. Remeh ni tidak penting. Banyak orang yang suka lagu tu yang tidak perlu dipelajari. Tak ada kena belajar. Mana yang tak ada belajar tu. Dan bini jadi. Ini adalah agapan yang salah. Agapan lagu tu. Sama ada dari segi Islam, salah juga. Bangsa Melayu, teknologi moden, salah lah. Telah dinyatakan bahawa ilmu ni, ilmu nafkah batin ni adalah ilmu yang penting dipelajari. Islam tu mengaji cara ni.
Bahasa Melayu tu. Psikologi moden pun suruh. Dengan mengetahui ilmu nafkah batin, maka nafkah batin dapat disalurkan, maknanya dilepaskan, diberi dengan berkesan dan dihargai karena mampu memuaskan naluri. Naluri ini dorongan hati atau nafsu pasangan. Itu naluri. Kita boleh kena ada tempat dia. Manakala kita tahu cara dia, tahu cuk dia. Terdapat berbagai perkara serta Rusia jimu. Dipilih mana sesuai serta diamalkan mana yang disukai. Kalau rata ni dok ayat ni. Pasal kita buatlah di tengah ngaji lagi rata ni dia ada. Berkenaan dengan pelakuan jimu. Pelakuan ni mana tario. Itu pelakuan. Kita nak pasal mana sedap pasal mana lah dia tu. Yang paling pentingnya ialah jimu menurut pendapat Islam. Tu Islam atau penting. Yang mana ianya jimu menurut Islam ni mempunyai pelbagai kelebihan dan ganjaran itu. Ada kelebihannya, ada dan boleh halal. Kalau tu Islam. Berbagai teknik ini cara jimu telah diajarkan agar jimu itu dapat memberikan kepuasan. Tu ya. Banyak teknik dia, banyak cara tu. Karena nak puas. Kalau kita makan tu, dia makan dengan budus macam tak ada juga. Lama-lama kalau gula tu. Lepas pada gula haya tu, gula lemu. Salai macam makan telur-telur tak ada kerja kan. Tak sedap puas. Dia cara ni. Menjaga kesihatan tubuh. Tubuh kita kena jaga juga serta bersesuaian dan kemauan diri atau pasangan. Ia juga dapat membantu menyelesaikan masalah pecutan mani kalau awal serta dapat menerbitkan ezah isteri. Ni yang nak royak kata dekat ni buku ni royak ni masalah ni. Cara jaga kesihatan ya royak itu. Kesihatan tubuh badan serta akal fikiran adalah perlu bagi membolehkan hasil kerjaan tenaga batin terjaga. Ia kena tahu sekalinya tubuh badan kita sihat, akal fikir kita sihat, barulah kerja tenaga batin tu jadi. Kalau fikir sihat pun tak boleh kerja. Dewa, duk nak retina kita, tapi hati kita dah bosan, dah sihat, tak ada kerja. Supaya kita dah ngaji. Kalau dah ngaji, hati dah rumah, ada jalan. Hati dah lain. Ini tak ada ni. Suatu hal yang asas yang memberi kesan langsung ialah nafas kita. Ini kesan nafkah batin. Makanan serta riadah. Riadah tu sama. Riadah ni lasak. Ngelasak atas, dia tak rasa tak ada juga, tak boleh juga. Ramai yang tidak sedar, tak khabar bahawa hal ini menyebabkan perubahan emosi. Emosi ni perasaan. Mana hal ni? Hal ni lah nafas, makannya seriadah. Tak khabar, tak ada cara mana. Tak boleh kata ni. Hasil pekerjaan jasmani serta kemampuan mengembalikan minsan ni akal fikiran. Tanpa menjaga suatu hal asas, pengerjaan tenaga batin akan menurun. Menurun sini maknanya kau turun, kau kurang kalau tu tak ya. Baik kena jaga. Jaga sangat asal ni nafas, makannya riadah. Riadah lasak lah. Berbagai pengetahuan serta petua dari segi ini diharapkan dapat menolong, mengekalkan atau menjaga tenaga batin. Masalah lemah tenaga batin adalah masalah yang membimbangkan suami isteri. Hanya bimbang kali. Bahagian sah ni. Dia bini pau dah nak sini ni. Bini kita orang ada, tapi tenaga batin kita lemah. Bini je lari selalu. Tak mahu untuk lari. Orang lagi nak mahu pergi. Apa tu? Susu kalinya orang tua je kepik apa boleh mu tak mahu untuk laki ni. Dan kata laki ni ada laki, ada kereta, ada kayu. Apa tak mahu. Orang tua kepik. Barulah dia royak kata tenaga batin tak royak. Buat kerja tak boleh. Tak ada. Dia akad nikah perut dia nak situ. Kalau tak ada sini bagian kata. Bagian lalu tak ada kena kecaan. Lari lagi. Habis tu kita kena jaga.
Tenaga batin ni penting. Sebab dan cara mengatasinya penting untuk diketahui. Cara nak mengatasi lemah tenaga batin itu. Hubungan kelamin yang baik adalah suatu hal yang terpenting, keharmonian ni, kebahagiaan rumah tangga. Hakikat cinta, duk cinta, duk pamrak tergapo dia. Ini kebetulan. Dalam dunia kehidupan bersama isteri, kebahagiaan itu bergantung pada wujudnya rasa cinta. Bahagia cinta, ada rasa kasih, barulah timbul bahagia. Sampai tu tak dapat tuai pun, jangan marah mana. Tuai di mana halau tak tahu. Tapi wahal ni tidak nak ide, nyakit ni besar ya sekarang. Lebih mendalam rasa cinta, maka lebih bahagialah pasangan suami isteri. Kau dalam rasa cinta ni, kau bahagia. Tanpa wujudnya cinta, perkahwinan tidak ada artinya. Tak ada arti perkahwinan, tak ada cinta kasih, tak ada arti. Dan ia merupakan keberatan tentang menjadikan hati resah gelisah. Jadi hati kalau tak ada rasa cinta. Apa itu nak bini nak tengok orang kenal. Bini kata orang tak setuju katanya bini. Tak ada gitu. Tak kena. Nak bini kita nak bini. Nak tengok orang kita kenal. Orang kita tu berasa gerang. Tu kecak nak dah itu. Mana tak ada rasa nak angin rasa bini. Tak ada gereja tu. Mana nak tubik kasih ni? Tak tu berair. Apa tak boleh selesai, kita tengok dulu. Nak bini kita tengok dulu lah katina tu. Lepas tu barulah bini, tengok dulu. Kalau tak padat sekali, 2. Apa 3 kali? 3 kali tak ada lah. Jadi kacang ni je, murih je. Lepas tengok mana tu? Tengok 2 yang padat lah. Tengok muka dengan tapak tangan. Sudah lah. Tengok muka apa tu? Kalau tak jangan hujau. Ya kerana mukanya, ya jangan soal manusia dia tu muka. Yang kau ada lah. Awak tengok belakang. Lepas tengok tangan apa? Tengok kulit molek tak molek, putih ke hitam. Tengok situ, tak ada tahu lah. Kalau tangan hitam, saya royak Allah hitam habis lah. Ada lah. Tetapi apakah cinta itu? Cinta sebenar tu apa? Ini rupa soal. Sesungguhnya setiap insan yang berkahwin ingin berkahwin untuk mencari ketenangan. Bini cari ketenangan menjadi senang. Ketenangan boleh dirasakan apabila insan berumah tangga. Kalau kita berumah tangga boleh rasa ketenangan. Dengan wujudnya ketenangan, dengan ketenangan tu dapatlah insan itu melakukan kerja atau fikir dengan lebih baik dan sempurna. Kalau manakala hati kita tenang, kerja pun molek. Fikiran kita sebab baik. Kalau hati kita tak ada tenang, kerja tak hati. Kalau kerja hati yang malah lalu orang. Kalau katanya dia tu tak cukup. Mana? Kerja malah. Kalau motor lek malah tak cukup, pagi ni tak lewat kerja dah kerja hati. Anak tahu kalau benesak boleh tahu. Tak boleh buat kerja tak ada tak sudah. Fikiran pun tubik tak molek, kecek orang pun tak sempurna. Kalau sekiranya ni jiwa dia tak senang. Dan jiwa senang, kerja pun tubik baik, fikiran pun baik. Kebahagiaan dicipta, maknanya dijadi dengan berumah tangga. Kerana dapat tenang, maka hati akan merasa bahagia. Untuk menjayakan rumah tangga, tanggungjawab rumah tangga terhadap rumah tangganya, seseorang suami perlu ketenangan. Perlu nak buat tenangan dulu. Barulah boleh buat tanggungjawab dia. Fikiran yang bersih dan tenaga cukup untuk mencari rezeki. Apabila habis kerja, seorang suami pulang ke rumah untuk berehat, berhibur dan bersenang-senang. Bila pelik kerja. Ketenangan dalam rumah tangga juga perlu ni makna di kanak kira. Karena rumah tangga merupakan tempat didikan asas anak-anak rumah tangga. Ibu berfungsi ini bertugas sebagai pendidik utama. Ibu ni pendidik utama. Sampai tu nak bini nak cari ibu tu nak ngaji agama.
Baru ia didik terbaik ke agama. Kalau ibu tak ada ngaji sama mana, jadi didik lah. Karena hak asal kali itu, hak yang paling penting. Beda agama lah kalau saya rajak tu. Di samping bapak yang juga bertugas saya rezeki, bapaknya rezeki, hari bak rezeki, hari makanan. Semuanya ini merupakan tujuan perkahwinan berlaku semua sana. Dan semua itu menjadi mungkin karena wujudnya cinta. Karena bukunya kan kata kita ada cinta. Habis itu boleh kita buat kan tanggungjawab kita dalam sana. Tetapi cinta merupakan perkara mudah disebut. Oh ya tak payah kata aku nak mu. Aku kasih padamu. Tak payah sebut. Tetapi sukar dipahami. Nak pahaya tu payah cinta ni. Oh ya mudah lah. Lebih lagi ni dah terosak. Oh ya masa ada reti. Royak, tak boleh ingat weh. Terosak tu mudah royak. Buat apa aja. Padahal muka royak cinta kasih ni besar macam tu. Kita dah ni buat besar. Guna tak terkalu gitu. Tapi yang nak faham itu susah payah. Malah cinta menyebabkan ramai orang menjadi duka cita. Cinta jadi duka cita tu ramai. Oh hak lah pasal kita orang itu cinta. Ni ngaji-ngaji tak ada kejar yang gitu. Ngaji tak boleh tak masuk perut. Hati seram. Bisa kan. Kalau bisa tak bisa kan nak sini. Cuai tak ada sini. Tinggal sorok. Sorok dia gedak tu. Jadi juga ni ayat kata besar cinta kasih. Tak ada sekali lagi kita jauh dia duduk rumah dia ni. Bisa duduk sini. Mungkin untuk sepanjang hidupnya bukan cinta sepanjang hidup. Pelak sini. Ada juga lah menyebabkan cinta. Jadi cinta setelah berkahwin. Apabila sampai hari perkahwinan, mereka pun bernikah mengikut kelaziman. Ada lah kelaziman. Pada hari itulah suami bermula kenalan barunya. Hari nikah tu, hari nikah mula-mula tu. Hari akad nikah tu. Kenalan baru apa dia? Isterinya. Itu kenalan baru dia. Dan selaras dengan itu juga memulakan kehidupan baru. Hidup pun hidup baru dah. Hidup lain dah katanya. Pandangan pertama antara satu sama lain itu mudah-mudahan mendapat si bindalan. Bindalan ni kata pepatah. Dia kata dari mata turun ke hati. Allah tengok tu. Tengok apa mata turun ke hati. Dan nak situ. Walaupun tidak semestinya iyo mana berlaku. Ionya berlaku. Mana? Dan itu. Perkata seperti kata patah lah. Dari mata turun ke hati. Walaupun tak ada tu pun tak apa. Mula-mula lah. Tapi landing tu tak ada macam ni. Kenal atau ke mana lah. Tak ada nak nikah tak pergi berat lah. Ni nak yak dulu. Dulu macam ni lah. Tak kenal sungguh dulu. Dia kenal-kenal nikah tu. Tu dia ketal tu. Minggu tak ada bagi Jaffa lagi. Malu dulu. Kadang kita barang belakang itu. Pada awal perkahwinan itu suami dan isteri masing-masing merasa kaku. Jeng. Mula-mula rasa kaku. Bisa tengok kaku. Kaku. Kan. Kan lalu. Orang kita hidup kenal lama. Dulu ada kenal berapa kaku. Hati merasa mau. Hati dah nak. Tetapi juga merasa malu. Malu. Dah nak malu. Ya, dia jeng. Hendak dikatakan tidak sayang, tidak kenal pun. Nak kata-kata tak sayang. Awak tak kenal kan? Ya jahilnya. Mula-mula. Lagipun inilah satu-satunya pilihan yang ditentukan untuk mereka. Retinanya ada mau pilih dia anda. Mau tidak mau, cinta perlu berputih dari hari perkahwinan. Mula situlah putih situ. Dan bermulanya kehidupan baru, mula situ. Kita waktu ini, kita duduk lagu ni. Duduk seorang, kita sudah cakap dah lah ni. Kata kita duduk di alam perseorangan. Tak apa, nak kira boleh. Tapi manakala kita duduk alam rumah tangga, ia berselain lah, puasa berselain. Puasa lagu tu.
Kehidupan macam lagu tak ambur hidup lagu ni. Sampai tu darah bin ni. Tak ambur duk sarang. Salah bini ni mati atau bercerai, tak. Gaduh saya lagi nak ledek tak ambur. Ni. Tak ledek lah sarang, aku rasa tak dua. Namun rasa malu bukanlah mudah untuk diatasi. Nak mengatasi itu bukan mudah juga tu. Maka tidaklah mengherankan apabila didapati bahawa pasangan ini masih juga kaku walaupun sudah berbulan berkahwin. Tak ada heran tu. Sampai ni berbulan dah, tak rasa kaku lagi. Tak ada heran. Tapi dulu tu, lah ni tak ada heran. Lah ni tak ada cara, tak ada kakuan. Lah ni. Tak ada ni. Dengan sahabat dia ada kenal rasa. Lepas tu perkara pun jadi kebiasaan. Orang Cina pun tak nak lah. Tak malu ke tu lah ni. Malu tu. Malu. Dia tak mahu tak apa lah. Dia yang nak jangan langgar seling. Orang Cina lah. Orang Cina ni punah. Pasti kena jaga gitu. Dia tak ada ajar gitu. Ajar gitu. Nampak kan ayat asuh yang tak ada. Sampai dia jadi gitu tu. Asuh yang pertama, ibu apa tak ada asuh dah, kata salah. Mejak dia halus lagi. Mula-mula ni anubai. Lepas pada anubai tu, kalau siang ada. Lepas pada siang ni, hadap ke mu'uh, hadap ke bakar. Lagi dia mana, dia duduk gal lagu tu semua. Duduk gal, jatuh yang tina. Tak ada perasaan malu, tak ada. Masing-masing cuba untuk menyelami hati pasangannya. Kita terbina sedikit demi sedikit. Mereka mula belajar menjadi raksi, menjadi seraksi. Belajar sayang, menyayangi dan merancang masa depan bersama. Mula sedikit demi sedikit. Pasangan suami isteri yang berkahwin cara ini, cara saat itu, boleh hidup aman, bahagia dan punya ramai anak-anak sekarang. Mana? Cinta kasih tu setelah berkahwin. Maksudnya selepas nikah dah barulah cinta kasih. Bukan cinta dulu. Cinta hak selepas kita nikah dah. Cinta lagu ni hidup aman damai dan banyak anak lagu ni. Anak pun ramai. Tetapi amalan ini, cara ni sedikit demi sedikit ditinggalkan. Apabila dunia sudah maju, petang maju, tinggal tambah. Dia nak kenal dulu. Tak kenal dulu tambah ke lah ni. Di hari ni dia kata tu, orang tua tak ada kata apa dah kat anak. Dia kata dia tu dah nak hak dia. Hak dia cari dah. Tak tahu hari hak lain, cari lama pula tu. Tak ada juga. Cinta sebelum kahwin. Cinta tak ada kahwin lagi. Cinta dulu. Apabila sistem pendidikan menjadi kemestian, anak-anak berpeluang pula untuk bersekolah hingga ke peringkat tinggi sekolah. Pergaulan menjadi lebih bebas sekarang. Kalau lelaki dengan lelaki perempuan, banyak perkara berlaku pada anak-anak yang dulunya selalu dapat diperhatikan oleh ibu bapa belum pada yang masuk sekolah. Ibu bapa dah jaga dia. Telah berlaku tanpa pengetahuan mereka. Cara tu. Adat lama yang dirasakan tidak sesuai, mula ditinggalkan. Adat lama. Mana nak sekali ngejat negara bebas tak boleh lah. Tak kata ni. Kita mula fikir kata tak ada patut mana yang dulu. Semula lah. Anak-anak muda ingin mencari dan milih sendiri pasangan hidup mereka. Mula cari pasangan hidup, suami dia tu saya sendiri. Golongan pemuda punya falsafah baru mengenai kehidupan ini. Pada mereka cinta perlu mendahului perkahwinan. Orang punya falsafah. Dia katanya sebenarnya dulu cinta dulu pada kahwin. Dia kahwin dulu, cinta dulu, kasih dulu. Kenal dulu kata. Rucai saya kata. Rucai aja juga 4 tahun. Rucai mamu tak tahu. Kalau sia ke bakok. Darah. Itu rucai juga 4 tahun. Capo tahu. Bukan tak apa itu dah. Kita menjadi satu tak ngikut waktu dah gini. Mereka hanya menghuni orang yang dicintai. Menghuni ni makna dia menghargai orang yang dia cinta tu lah. Dengan falsafah yang sedemikian, anak-anak muda pun berkenal-kenalan dengan jantina yang berlawanan. Jantina berlawanan. Mana? Orang jatuh lah.
Saya kata pek terongkam tu mana jantina ni. Gambar yang cuba merisik-risik untuk mengetahui sama ada yang diidamkan itu hak dia hidang tu. Sama jatuh hati. Soalannya. Sampai masanya maka cinta dilaparkan. Mula tengok itu, tengok apa masa kita ayak weh. Tetapi belum tentu lagi mereka berkahwin. Ayak dekat nak kata pun now. Nanti dulu kata. Nak demo ni. Kahwin belum tentu tu. Yang putus cinta dapatlah merasakan betapa pedihnya apabila berkecewa dalam bercinta. Orang yang putus tu boleh rasalah pedih tak mana boleh tu. Habis tu kalau tak nak main lagi dah sudah main lah. Itu bahaya. Ngaji tu Nyakit. Sampai tu sama lah. Tak nak main cinta. Beragai ni. Pasangan ini jika ditakdirkan ada jodoh pasangan sama. Pasangan hak cinta sebelum kahwin. Kalau sekiranya ada jodoh, maka lebih mudah memulakan kehidupan baru. Nak mula kehidupan baru mudah. Karena mereka telah kenal antara satu sama lain. Mereka sudah lama tidak kaku. Tak ada kaku pun, tak ada jengpor ya. Karena hidup kenal lama dah. Mudah cara nak hidup dia tu mudah. Mereka yang perlakukan cara ini boleh hidup bahagia juga. Hidup bahagia boleh. Tapi mungkin timbul masalah kesesuaian. Masalah kesesuaian ni kesepatutan menatu perempuan dengan ibu mertua. Ini nak timbul masalah ni. Menatu perempuan. Bini kita dengan ibu mertua kita dengan mertua kita ni nak jadi masalah. Ini timbul. Apa penting kasih dulu. Ada sebab itu tak. Tak ada tujuan dengan dia tu. Dengan bini kita. Kita apa enggak mana? Tak mahu kan. Budak ni kita mana jadi masalah. Mari buat. Tak ada apa-apa masalah timbul situ tu. Nak timbul kesesuaian menatu perempuan dengan ibu mertuanya. Mertua ke seorang suami. Dalam banyak hal. Ibu mertua lah yang akan selalu persoalkan kewibawaan menatu perempuan. Nak tanya kewibawaan. Kewibawaan ni makna kualiti. Mutu ni apa tu kenapa? Kewibawaan ni kalau terjemah ni kenapa menatu perempuan sangat mana? Boleh duk kenal dulu dengan anak dia ni. Anak dia boleh duk kenal tu kan. Dalam memainkan peranan sebagai ibu bagaimana? Ini masalah yang ada sini. Habis dia tak boleh nak main dulu. Ini penyakit. Bahagia boleh juga. Tapi orang tua kita ni berakhir. Tak suka hati ni kalau kita orang tua je. Anak kita ni kita cari cara dia. Pelik mari dia menikah. Kita rasa kan. Teka tak bawaan anak kita tu. Anakku nak main lagu mana tak tahu mereka ni. Dia kenal dah. Pergi mari kita mari macam mana. Ni harus penyakit. Cinta dibuktikan sebelum kahwin. Dibukti makna dinyatakan. Cinta tu banyak dah sebelum kahwin. Ada kahwin lagi banyak dah. Semakin moden dunia ini, semakin kacau fikiran anak-anak muda. Semakin moden, semakin maju, fikiran anak muda itu semakin kacau. Terutamanya yang terpengaruh dengan pengalaman berbah alu bara. Kalau bahasa nama fecan, alu ni fecan. Fecan bara. Orang ni kau jadi kau pun. Ya orang barat ni tusuk mana yang tusuk di kelannya. Tusuk cerita dia. Mana sedap? Jalalah. Ya kelannya dia kata sedap. Ya kelannya. Dia tak ikan malu apa. Dia sedap betul. Ini cara hidup dia. Kalau dia tengok fashion cara ni, alu barat ni, maka waktu tu. Dikira tu kau teruk. Jika dulu cinta cuma diucapkan dengan pantun atau lagu atau kata-kata yang mengesankan, sekarang cinta sudah perlu dibuktikan dengan perlakuan. Dulu itu ayak ya. Kata kita kata dulu itu memakai patang melayu. Cuma dulu itu sudah cuma. Ya tak kita semua yang lalu cuma dulu. Tapi ya kata sekarang cinta sudah perlu dibuktikan dengan perlakuan. Tak ada. Dia kena dengan pelakon dengan dia buat dah. Ni, tu cinta seperti. Jika generasi dulu bercinta, berpegangan tangan dan berseimbang-seimbangan. Seimbang sama-sama. Tak lah seimbang ini. Jalan-jalan sekali. Kita generasi ini pula
Bukan hanya berpegangan tangan, malah berciuman. Kenapa tidak? Tak ada kadang-kadang tak cium dah, berdakapan dan melakukan hubungan kelamin. Itu kesalahan. Kalau tak apa situ, tak ada lagi, tak ada lagi tu. Dengan Nawawi. Ni. Ya genen ya bahasa tu. Kononnya, akhirnya itulah bukti cinta sebenar. Lagu cerita sebenar ni Nawawi dakak, Nawawi bukan. Ada oyak mulut saja tak jadi. Susuk mana hubung kelamin. Buat kerja apa itu. Ya tu. Ai tengok nyanyi. Bahawa cinta perlu pengorbanan ya. Cinta kena gerbai. Nawawi. Dari itu berilah apa yang boleh diberi. Asalkan bahaya. Wih ni asalkan menjadi sedap itu. Ai hak berat sekali orang Tina. Nyanyi orang Tina. Ambil jagalah molek ada kawan adik kita ada jaga persen dia. Jangan dia jadi gila. Orang Tina dia gila, tapi dah gini dia pakai rabuk ni. Rabuk pasti kena gerbai. Jang weh lah kau ni. Ada duit weh. Ada duit tu lah. Ada duit pun cari. Terus mana diri dia pun. Jam. Apa? Oyak kata dia dah nak sungguh. Tuh, tak ada dah oyak, tak ada dah. Tak erti ni nombor ni. Tak apa, nak ke apa? Siapa ini? Selak. Kena ke jatuh tu hak jahili. Jatuh tu bakal jahili. Yalah, apa nak kita? Nyanyo tu. Habis tu kita ada adik, ada anak nakal pesan dia jangan ada main dari sini. Tu jangan ada gerbai pada kata tu. Kalau kehal sangat kadang kecek dia jadi pergi. Kecek pun cari terang mula lagi. Takut jadi pun nyanyo gitu. Agak tu rumah tak tahu gapo tu. Nak kerjuru. Anak lagi ke mana halau tu ke mana. Jadi juga mata dia buah sedap tu betul ke. Buah ke tua lah. Betul lagi rutin. Buah kau gue. Oh anak aku ngaji anak. Ngaji mau. Ngaji bakok. Ngaji bayar. Anak jadi tu ke mana halau. Tak ada padul. Ni tak ada. Semaya beg tak. Anak tu. Tak ada. Dunia kuat. Waktu hampir tu kalau orang ada fikir kuat dunia tu akan bunuh. Kena jaga. Perakuan yang mana pada zaman dulu menjadi pantang besar. Kalau dulu, sekarang pula telah menjadikan humi besar. Hak besarkan. Dulu jadi papai. Bukan tu, sekarang jadi besar. Turno bukan turno lagi. Darah tu bukan darah lagi. Turno ni orang jatuh ni. Orang jatuh berhabis lah turno dia. Dan darah bukan darah lagi. Darah ada darah orang Tino. Itu. Agama tidak lagi menjadi pegangan golongan ini. Agama tak ada cara. Dah buat ni. Ini nak sedap. Agama lagu mana tak cara. Ngaji agama dia tak ada ngaji sikit. Berapa lagi orang yang mendapat orang tua mendapat saya katanya ngaji agama sama tara cuk mohok. Orang ni jalan. Mati situ. Ini apa katanya masuk ada gulung ni orang buat mudah-mudah ngaji. Tepi dah tu. Tapi sekiranya kalau anak dia tu tak ada memahami, anak dia tak ada faham lagi agama, dia kata lagu tu, kata ngaji agama, ngaji kalau sekadar cuk mahu. Maka orang salah. Kalau anak dia faham tak apa. Malah ada anak muda yang telah berpengalaman dengan ramai pasangan sudah kahwin. Oh banyak. Guru dia. Pasangannya banyak. Tak ada kahwin ni, anak muda. Ada berpuluh gila gati semua ciu ada banyak. Itu dengar tu. Kalau yang ngaji sekolah itu, dia dekat tanah, dekat jalan, dia boleh banyak. Bahaya kita, dia punah kali tak ada. Dia ikut hari, nak sedap mata. Gejala bosia dan bujang terjadi karena mereka membubuh. Mana yang patut bubuh ni? Bubuh mana yang patut? Mati orang bubuh lah. Sedangkan akibatnya amatlah buruk. Hingga mana ibu bapa disebut-sebut orang dikatakan tidak pandai menjaga anak. Orang tu kacak gerak. Kata tua mak tak pandai jaga anak. Dia tu bubuh lah ke. Asal 40 orang nak tahu. Gila semua. Jangan. Lepas pada hak ni. Wah ni weh. Hak lain pula. Hak ni nyakit sah. Pasangan ini boleh juga bahagia bila kahwin masa ni. Ada main abuk ni. Abuk tidur dulu. Kita ajak benda itu lah. Tidur tak nak kahwin.
Boleh juga bahaya. Buat yang keruh ambil izin keruh tu buat tahu ambil izin. Cuma dikhawatirkan hal ni hadis sakkan ni perkahwinan itu berlaku di atas dasar paksaan atau berlaku kerana jebok yang mengena. Itu dah takut itu ya. Kalau kena pasal paksa. Kena buruk cara ni nikah. Atau kena jebok, kena berakat. Yang boleh menyebabkan jiwa-jiwa yang terlibat memberontak. Memberontak mana lagu. Orang kena paksa ni. Ya tak ambil kali. Apa tak ada orang nak paksa. Mana tahu. Nak buat orang ni. Nak buat anak orang. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri. Dan ini menggugat keharmonian rumah tangga. Ini menjadi masalah rumah tangga. Kurang apa yang saya lagi. Itu dibuktikan tapi tidak diketahui. Allah.